boleh mula ke macam mana? Macam ni, sebelum tu cik, kita orang akan bagi soalan kan cik. So cik boleh prepare ni ya, jawapan siap-siap ataupun ni ya. Bagi familiar dengan soalan dulu. Lepas tu baru kita mula. soalan dah bagi kan? Ya? Okey, boleh. Sebelum tu mungkin kita orang kata apa? Boleh perkenalkan diri dulu ke apa ke? Okay. Nak start terus lah ni? Start Ni je. nak selisih-selisih dulu. Tak apa, jalan terus. Sebabnya sekarang saya ada meeting lain ni sebenarnya. Oh, ya ke? Nak kena Boleh. cepat. Okay, boleh mula dia. Alright. Nazan, record Nazan? Record. Okay. Assalamualaikum, kami student TSM dari Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan subjek yang kami ambil ini adalah Engineering Society. Encik Ahmad bolehlah introducekan diri. Okey, terima kasih kepada siapa yang kontak saya? Irfan Hadi saya. Irfan Hadi. Okey. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Nama saya Ahmad Saiti bin Mazlan. Saya dilahirkan di Taiping, Perak dan kebanyakan masa saya membesar di Kedah lah. Okey, saya adalah ex-student UiTM Shah Alam, mengambil jurusan diploma elektrik kuasa, grad pada tahun 2004 dan seterusnya saya sambunglah ke ijazah sarjana muda kepujian elektrik kuasa juga dan grad pada tahun 2007. So sejak 2007 saya bekerja di TMB dan sehingga kinilah sudah 16 tahun dan sepanjang 16 tahun ni adalah beberapa jawatan yang saya dah saya dah ambil lah. Masa saya mula dengan planning engineer 33 kV Negeri Selangor dan kemudian sebagai construction engineer 11 kV Shah Alam, kemudian operation and maintenance engineer TMB Shah Alam dan sekarang saya adalah senior engineer untuk planning lah 11 kV Shah Alam. Selain daripada itu, saya juga adalah seorang jurutera yang berdaftar dengan Board of Engineer. Saya mendaftar sebagai graduate engineer pada 2007 dan seterusnya sebagai professional engineer lah sejak 2015. So saya rasa itulah sikit sebanyak background saya. Okey, soalan yang seterusnya, kenapa Encik berminat dalam bidang engineering ni? Okey, engineering Engineering saya rasa pengaruh saya yang paling besar adalah orang-orang sekeliling saya lah, terutamanya ayah saya. Dia merupakan seorang guru kemahiran hidup lah waktu dia kemahiran hidup sekolah menengah. Okey, buku-buku KH dia tu orang kata selalu jadi saya selalu baca lah buku-buku KH dia. Itu je buku yang boleh baca pun, yang banyak kat rumah. So buku-buku dia tu selain daripada tu ayah saya juga adalah ditukarkan ke Jabatan Pendidikan Negeri Perak sebagai penyelia bahagian co-curriculum. So kita orang ni banyak ikut dia lah ke pertandingan-pertandingan yang melibatkan inovasi. So saya rasa dari situlah salah satu saya punya minat saya bermula dari situ. Dan memang dari kecil pun orang kata barang-barang yang terpakai tu selalunya kita ambil dan kita eksperimen lah dengan apa-apa barang yang dah rosak tu. Kita ambil, kita tengok balik apa yang boleh guna.
dan seterusnya tingkatan 4 saya sambung pengajian di sekolah teknik lah dalam jurusan elektrik, dan saya rasa lepas tu memang dari situlah, dari sekolah teknik tu lah bermulanya saya punya ni engineering. Okay, saya rasa itu je lah kot. Mic tak buka, Nazran. Seterusnya soalan daripada saya. Kita sebagai manusia dan kita ada tanggungjawab sebagai seorang suami kan. Tapi macam mana Encik balancekan kehidupan sosial dan teknikal aspek engineering dalam pekerjaan? Okay, kalau dari segi balance, daripada orang kata sebagai seorang engineer dan kita juga dengan family, dari segi orang kata apa, kita dengan family ni kita kena ada orang kata kena ada waktu lah dengan family. Sebabnya pendapat saya, kalau kita kata kita bekerja adalah daripada pukul 8 hingga 5 petang, tapi dengan family ni sebenarnya masa kita tu lebih singkat. Sebabnya 8 jam kita tu adalah 8 jam di office, dan seterusnya kat rumah kita ada berapa jam je untuk kita orang kata bersama family ni. Mungkin 3 jam, 4 jam sebelum kita tidur lah. So walaupun masa yang singkat, so orang kata kena ada quality lah. Itu dari segi saya dengan family. So dari segi kita relationship kita, saya lah, skop saya adalah seorang jurutera TNB. So kalau nak cerita macam mana dari segi balance, dari segi sosial iaitu masyarakat kepada di antara masyarakat dan juga technical aspect lah engineering. So satunya, kalau kita tengok TNB ni, kalau secara menyeluruhnya apa yang impact kepada sosial ataupun masyarakat adalah dari segi tarif lah. Maksudnya tarif ni semua orang akan kena. So tarif ni untuk makluman adik-adik semualah, tarif ni kos penentuan tarif ni 70% adalah daripada cost of fuel. Maksudnya bahan bakar untuk generate elektrik itulah 70%, dan 9% adalah ataupun 10% adalah daripada cost of transmit from daripada generation ke user lah, dan 20% lebih ada pencawangan-pencawangan kecil yang tuan-puan tengok tu ke end user. Maksudnya kat mana saya punya peranan? Peranan saya adalah 20% yang ujung tu. Macam mana kita nak pastikan kos yang incur tu tak terlalu tinggi lah, sebab bila terlalu tinggi tarif ada kemungkinan untuk naik lah. Tapi major contribution untuk tarif naik adalah daripada fuel lah. So daripada 20% tu, role kita adalah satunya kita saya sebagai jurutera perancang, kita akan pastikan lah apa juga analisa yang kami buat adalah analisa yang tepat, dan projek yang kita rancang tu adalah projek yang tidak merugikan syarikat. Kos yang kita keluarkan untuk buat satu-satu projek tu adalah kos yang optimize lah, dan seterusnya memastikan tarif ni dapat dinikmati dengan lebih murah, ataupun at least apa yang ada sekarang lah, dia tak naik. So itu salah satu dia. Saya rasa dari segi tarif tadi, mungkin saya nak terangkan sikit lah macam mana tarif ni ditentukan. Salah satu dia adalah kerajaan tetapkan satu
satu apa kita panggil lah, satu satu skim ni lah yang dipanggil IBR, Incentive Based Regulation. Maksudnya setiap 3 tahun kita kami di TMB ni kena projek, apa projek yang kena plan, apa projek yang akan dibuat dalam masa 3 tahun akan datang. So daripada situ kos tu akan menentukan lah berapa tarif yang akan dikenakan. So saya rasa tarif ni salah satulah cara kami untuk memastikan masyarakat ataupun sosial mendapat mendapat faedah lah daripada engineering punya technical aspect. Okey, soalan seterusnya, bidang kejuruteraan ni dah dalam pendapat Encik, macam mana bidang kejuruteraan ni dah berubah selama bertahun-tahun ni, dan apa yang Encik akan rasa akan berlaku pada masa hadapan dengan kebangkitan teknologi macam AI dan macam-macam lagi kebangkitan baru daripada IoT 04. Okey. Okey. Untuk apa yang saya lihat, apa yang dah berlaku sebelum ni dan apa yang akan berlaku akan datang, saya rasa saya punya part saya adalah sebagai pekerja TMB lah. Saya tengok dari segi pekerja TMB, kalau kita tengok sebelum kita ke hadapan, kita kena tengok dulu lah ke belakang kita macam mana. Untuk mungkin tuan-puan, adik-adik semua mungkin kita kata apa, tahun-tahun sebelum ni TNB fokus hanyalah pada memberi bekalan. Maksudnya sebelum tahun 1990, TNB ni fokusnya hanyalah memberi bekalan. Sehingga 1990 TNB memberi bekalan sehingga 94%. 94% daripada penduduk di Semenanjung ni diberi bekalan sehingga 1990. So sejak tu TNB berfikir apa lagi yang akan datang. Maksudnya bekalan elektrik ni adakah dia setakat itu saja ataupun kita perlu buat sesuatu pembaruan lah. So sejak 1990 tu TNB dah orang kata apa, pengguna ni dia dah bukan lagi nak sekadar bekalan, dia nak bekalan tu yang lebih reliable, bekalan ni yang lebih orang kata tak banyak breakdown, benda-benda macam tu lah. So sejak 1990 ni banyak TNB buat dari segi teknologinya macam mana untuk memastikan bekalan elektrik ni sentiasa berterusan lah melalui beberapa projek-projek lah. Contohnya macam TNB sekarang dah ada, kalau dulu setiap kali breakdown pekerja kena pergi sendiri ke pencawang-pencawang tersebut dan itu menyebabkan mungkin ada lambat dari segi, kalau ada breakdown tu, ada breakdown tapi dari segi untuk pengguna dapat bekalan tu lambat. So apa dia buat, melalui skim distribution automation, dan dia automatekan pencawang-pencawang yang dekat rumah kita semua ni supaya orang tak perlu pergi ke sana dan dia dapat beri bekalan dengan cepat lah. Secepat mungkin kurang dari 5 minit, tapi benda ni ambil masa. So mungkin ada antara rumah adik-adik semua mungkin dah dapat rasa benda tu, dan ada yang mungkin belum sampai lagi lah ke tahap tu. So itu adalah apa yang berlaku sekarang dan akan datang, apa yang akan berlaku. Satunya dari segi reliability tadi, pastinya kita orang kata kita nak teruskan lah. Maksudnya customer ni makin lama dia makin nak something yang ada improvement lah. Contohnya kalau sebelum ni ada breakdown, tuan-puan kena telefon TNB untuk beritahu rumah saya tak ada bekalan. So akan datang ataupun sekarang ni pun mungkin dah berjalan dah. Macam
dan terus berjalanlah breakdown. Lepas ni bukan lagi pengguna perlu telefon TMB, sebaliknya TMB yang akan inform through SMS atau sebagainya lah. Kata rumah tuan-puan tak ada bekalan, kita akan ambil masa berapa lama. Ini orang kata dari segi teknologi, smart meter, macam mana meter kita sekarang ni, benda tu memang dah orang kata belum lagi two way communication, tapi dia one way lah. Maksudnya dia boleh send maklumat, maksudnya rumah tu kalau tak ada bekalan dia boleh send ke TNB lah. Dan macam mana yang tuan-puan kalau ada buat study sikit mungkin berkenaan dengan smart meter ni. Smart meter ni apa orang kata, tuan-puan pun boleh buka lah dari apps TNB dan boleh tengok lah berapa banyak penggunaan harian tuan-puan, dan tuan-puan dari situ boleh orang kata apa, dari segi customer empowerment tu, maksudnya tuan-puan boleh lah nak berjimat cermat ke atau sebagainya lah. Selain tu mungkin sejak 2009 ke atas, kalau tengok TNB dah start promoting green energy, mana TNB target by 2025 sebanyak 31% pengguna di Malaysia ni, di Semenanjung lah, sebab TNB ni lebih pada Semenanjung. Macam mana pengguna di Semenanjung ni akan menggunakan green energy lah, maksudnya dari segi solar dan EV, dan mungkin lepas ni kita akan introduce bateri untuk store energy, store energy lah. Itu yang akan datang lah. Maksudnya pada masa hadapan mungkin kita tengok dari segi elektrik ni kita akan boleh nampak lebih banyak solar, lebih banyak EV, electric vehicle, ataupun satu lagi bateri lah. So saya rasa itulah yang saya expect, dan mungkin tuan-puan boleh lihat lah dia punya perkembangan dari segi teknologi bekalan elektrik. Okey. Sebagai seorang engineer TMB, Encik perlu memastikan pengguna atau pelanggan daripada kilang atau kawasan perumahan mendapat bekalan elektrik dengan selamat. Okey, soalan saya, apakah aspek dari segi keselamatan bagi seorang engineer TMB? Okey. Kita macam mana, kita pergi mana-mana kita akan nampak lah, dia orang akan tulis safety first. So saya rasa itu pun orang kata dua perkataan tu pun dah mencerminkan safety ni adalah first priority, top priority kita. Sebab safety ni dia macam dia macam iceberg punya impact yang kita nampak. Mungkin kalau terjadi apa-apa yang kita nampak direct cause dia, mungkin contohnya yang kita nampak kalau sampai meninggal tu kita kehilangan orang, atau yang keduanya kalau dia ada kecederaan mungkin medical claim je. Tapi indirect cost itu kita boleh tengok lah, barang kita rosak, productivity orang yang kena tu pun mungkin productivity dia kurang. So dari segi legal mungkin kita kena orang kata apa, adalah legal fees yang kita kena bayar, dan benda-benda yang kita tak boleh detect dengan duit pun ada. Contohnya kepercayaan pelanggan akan reduce lah. Okey, dari segi safety ni mungkin tuan-puan pun mungkin boleh ni lah, dia boleh Google lah, dia ada orang kata apa, hierarchy of control dari segi safety ni. Paling tinggi, paling efektif adalah kita boleh eliminate apa-apa risk yang kita mungkin akan terkena.
sekiranya boleh eliminate, kita eliminate lah. Kemudian yang keduanya adalah kita boleh substitution, kita boleh ganti ke tak apa pekerjaan kita tu dengan sesuatu yang lain. Yang ketiganya engineering control. Yang keempatnya administrative control, dan seterusnya adalah protective equipment lah. Contoh, mungkin salah satu contoh kita boleh bagi, contoh kerjanya adalah mungkin seorang kerani nak photostat kertas. So apa risiko yang mungkin dia kena? Mungkin dia kena orang kata apa? Kertas tu tajam dan menyebabkan dia punya tangan dia luka. So hierarchy of control paling tinggi ada eliminate. Boleh tak kita eliminate? Maksudnya boleh ke kita eliminate kertas ni? Memang tak boleh lah kan. So kalau tak boleh, kita akan pergi yang second lowest dari segi most effective tu adalah sub. Maksudnya boleh tak kita subkan kertas ni dengan benda-benda yang lain? Kita ganti kertas dengan kain ke? Kalau kita rasa benda ni tak boleh, dan kita kena ke bawah lagi lah. Maksudnya dari segi engineering control. Macam mana kita nak buat dari segi engineering? Maksudnya dari segi teknologi, apa tuan-puan boleh buat untuk memastikan akak kerani ni tadi tangan dia tak luka? Mungkin kita kata nak pakai robot. So possible ke tak possible dari segi harga dia apa semua kan? So kalau benda ni masih tak possible, kita akan pergi ke admin control lah. Mungkin admin control ni contoh kita sediakan tata cara dia, macam mana dia nak buat. Mungkin kita sediakan SOP dia. Mungkin instead of 100 helai sekali photostat, mungkin dia boleh buat 2-3 helai sekali photostat. Benda-benda macam tu lah. Tapi least effective, tapi selalunya least effective ni adalah yang paling murah lah. So contohnya dia perlu pakai protective equipment. Contohnya dia pakai sarung tangan. Kalau sekadar memakai sarung tangan yang harga RM2-3 dan lebih cepat, dan kita tak perlu buat benda-benda lain tadi yang mahal-mahal mungkin, dan ianya possible dibuat, dan kita boleh kepada yang paling least effective tapi harga pun rendah, dan benda tu dapat orang kata apa, dapat mengelak daripada berlakunya kemalangan tadi lah. So itulah berkenaan dengan safety. Pada Encik bagaimana peranan masyarakat dengan pihak berkuasa boleh pengaruhi jurutera dalam untuk laksana tugas mereka? Okey. Okey. Pihak berkuasa, kalau kata kami di TNB ni, mungkin kita cerita dari segi tadilah. Kalau saya kata tadi setiap 3 tahun kita orang kena plan berapa bajet yang kita nak pakai pada 3 tahun yang akan datang. Tapi kita tak bolehlah nak cerita nak bagi bajet tu terlalu besar. Sebab bila bajet ni terlalu besar, tarif tu akan naik. So kita kena bagi orang kata yang most possible untuk kita buat dalam masa yang sama. Benda tu tak mengganggu sangatlah prestasi dari segi reliability of supply tadi. Contoh benda-benda macam tu lah. Maksudnya kalau dari segi authority ni, authority kami adalah pihak kerajaan lah, kementerian dan juga Suruhanjaya Tenaga. So bila semua benda ni kita bajetkan dan kita hantar ke Suruhanjaya Tenaga, so kita kena buat as per apa yang kita dah bajet asal lah. Sekiranya kita nak dream big sangat dengan harga yang mahal sangat, tak boleh lah. Maksudnya benda tu lah yang orang kata menyekat kita daripada jadi lebih kreatif, lebih inovasi kalau kita nak eksperimen satu-satu benda lah. Soalan terakhir ya. Kita tahu engineer ni banyak bahagian ni, macam electrical engineering, computer engineering, mechanical ya. Encik boleh recommend tak bahagian mana yang kami boleh pilih sebagai student? Okey,
Saya rasa semua background pun background semua ni elektronik ke ada yang Ada lain? elektronik. Elektronik. Semua elektronik lah. Okay lah, Kang kalau sebut yang lain sekarang, yang lain masih menyesal pula. Tinggal berapa sem dah ni. So saya jawapan saya electrical engineering lah. Sebab bagi saya elektrik ni benda yang takkan hapus, dia takkan luput dan dia sampai bila-bila lah. Maksudnya kalau orang kata dari segi kemajuan sesuatu negara ni, kita kena tengoklah. Kalau tak ada elektrik ni, orang kata kita takkan maju lah, sebab semua barang kita sekarang semua kita menggunakan elektrik. So elektrik ni adalah satu yang orang kata satu yang akan digunakan sampai bila-bila lah. Satunya elektrik ni kita tak boleh store, kita kena pakai. So benda tu, kalau bila benda kita tak boleh store, maksudnya kita kena, benda tu sentiasa relevan lah, benda tu sentiasa ada. Tapi interestingnya elektrik ni, kita masih ada banyak benda yang ruang yang kita boleh explore lah. Contohnya macam mana tadi kita cerita pasal store energy, macam mana kita nak store energy, mungkin dengan kepandaian adik-adik semua esok dalam bahagian elektronik ni, mungkin boleh buat satu-satu benda lah. Maksudnya orang kata apa, daripada barang yang sekarang ni, macam saya cerita tadi, battery energy storage tu, kalau kita tengok sekarang ni benda tu terlalu besar lah. Mungkin dengan kebijaksanaan adik-adik ni semua nanti boleh mengecikkan benda tu. Macam mana hard disk dulu besar, sekarang orang dah pakai pen drive yang sekecil-kecil sampai terabyte. So benda tu orang kata ada banyak lagi lah benda ruang untuk explore. Dan satu lagi berkenaan dengan renewable energy lah. Macam mana kita akan datang untuk kita sekarang ni kita pakai fuel, mungkin dari segi pollution tu mungkin ada lah. So macam mana renewable energy ni boleh membantu kita lah dari segi benda-benda ni. Tapi orang kata elektrik ni pun dia bukanlah dia berjalan sendiri, tapi pasti ada benda-benda lain lah kat belakang dia yang support dia. Contohnya macam saya cakap tadi lah, elektronik, barang-barang elektronik, macam mana barang-barang sebesar-besar tu nak jadi kecil, dan macam mana kita nak kontrol benda yang besar-besar tu through elektronik punya device lah. Dan satu lagi yang orang kata yang ada di belakang dia adalah dari segi communication lah. Macam mana dari segi telecommunication, macam saya cerita tadi, lepas ni mungkin attend orang staff TMB ke pencawang-pencawang ni untuk restore bekalan elektrik, tapi through distribution automation ni lah. Maksudnya kontrol alat-alat yang mengontrol benda ni, pastinya ada telecommunication lah, sistem kat belakang dia. Macam mana smart meter dekat belakang dia masih ada orang kata apa, alat-alat telekomunikasi lah untuk berhubung. So saya rasa benda-benda ni yang orang kata interesting lah untuk explore. Mungkin explore ataupun mungkin benda ni tak luput lah. Maksudnya kita akan guna sampai bila-bila. So saya rasa tu sajalah kot. Ke ada apa lagi soalan? Soalan dah tak ada dah. So itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih meluangkan masa kami untuk menjawab soalan yang telah diberikan. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Good luck semua. Okay. Terima kasih Encik. Assalamualaikum. Okay. Salam.